Dan Ustaz, terima kasih kepada yang memanggil dan juga pemerintahlah peringatan kepada kita semua. Saya suka nak menjelaskan bahawa selain daripada perbuatan mengumpat, mendedahkan keburukan orang lain yang juga kita anggap sebagai penghalang kepada perpaduan, maka perbuatan menghina, merendah-rendahkan sesama Islam dengan beri gelaran-gelaran yang hina dalam apa juga platform dan medium yang digunakan, hatta mimbar sekalipun, ia juga adalah satu faktor penghalang perpaduan utama yang masyarakat utama dalam masyarakat umat Islam hari ini, termasuklah di kalangan umat Islam. Nama-nama dan juga kebanyakan nama-nama dengan gelaran, memberikan nama-nama dan gelaran-gelaran yang tidak sewajarnya seperti Tagut, Fir'aun, Dajjal, sesat, yang menjadi mainan kepada asas perpecahan ini harus kita tinggalkan. Tidak boleh, apatah lagi kalau kalimah-kalimah itu dilafazkan oleh tokoh-tokoh yang kita kenali sebagai tokoh-tokoh lah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita dalam Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah menyebutkan dengan maksud, wahai orang yang beriman, janganlah ada suatu pihak dari kaum lelaki mencemuh dan merendahkan kaum lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemuh itu mungkin lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus orang yang dicemuh itu mungkin lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan jangan pula kamu manggil mereka dengan gelaran-gelaran yang buruk. Larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya akan menjadi fasik. Satu. Maka amat buruklah sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman, dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Itu ketegasan Allah Subhanahu wa taala bagi. Sebelumnya Allah menyatakan dalam surah yang sama pada ayat yang ke-12, ayat sebelum tadi. Allah menyebutkan, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Pertama sangkaan. Supaya kamu tidak menyangka dengan sangkaan-sangkaan yang dilarang, sangkaan-sangkaan yang buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Sudah 2-3 perkara Allah sebut. Jangan kita buat sangkaan buruk, jangan kita intip, jangan kita cari keaiban orang lain, dan apatah lagi kita mendedahkan dia. Dan Allah menyatakan, jangan setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya sendiri? Allah melontarkan persoalan kepada kita. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang lain? Hanya kerana perbuatan mengintip, perbuatan mengaib, perbuatan mengaibkan orang lain, menceritakan keaiban orang lain dan sebagainya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa oleh yang demikian maka sudah tentu kamu jijik kepada dia. Tentu barangkali kita memang tidak mahu makan daging saudara kita. Oleh itu kata Allah, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Peringatan ini jelas kepada semua.